Alright. Pagi. Apa khabar semua? Terima kasih kepada yang join kita punya sesi malam ni. So malam ni actually sesi ni untuk yang belum join jadi SKV lah, tapi yang mana yang dah join pun tak apa. So saya just sharing lah. So topik pada malam ni adalah saya nak share strategi lah macam mana dalam masa 10 bulan kami ni, saya dengan Puan Shirley dapat buat jualan 2.8 juta lah. Alright, so untuk sharing hari ni just 1 jam je. Saya just cuba buat ringkas je. Dan nanti kalau you all ada soalan, nak tanya soalan, boleh tanya insya-Allah kan. Alright. So saya nak check dulu, you all boleh mendengar suara saya dengan jelas ke atau macam mana? Kalau boleh cuba thumbs up ataupun komen dekat bahagian chatting, boleh ya? Alright, terbaik. Okay, so tanpa membuang masa saya akan share saya punya slide ni. Alright, so slide ni tak banyak, ada dalam 13 page je. Cuma kalau nanti ada soalan boleh tanyalah. Okay, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal kan. So nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya dah berumur 42 tahun. Saya lahir tahun 1979. Status perkahwinan, sudah berkahwin. Saya kahwin pada tahun 2005. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan isteri saya. Nama isteri saya Nur Shirley Kamilia Abdullah, dan sekarang ni kami mempunyai anak lah, 2 orang anak lelaki. Alright. Jadi sebelum saya join SKV ni saya buat apa? Okay, so daripada tahun 2006 sampailah 2020 saya buat bisnes kereta sewa lah under saya punya company Green Matrix. Green Matrix ni brand. So nama company tu panjang lah, Green Matrix Enterprise Travel and Tour Senang Berhad. Okay, sebelum saya buat bisnes kereta sewa tu, sebenarnya saya bekerja dekat universiti lah. So start tahun 2005 saya bekerja kat universiti. 2006 saya buat bisnes kereta sewa tapi part time lah. 2011 saya berhenti kerja daripada universiti and then saya full time buat bisnes kereta sewa lah. Bisnes kereta sewa tu actually masih lagi berjalan. Cuma sekarang ni saya handover bisnes tu dekat kawan saya lah. Dia cakap dia nak urus, saya bagi kat dia urus lah kan. Sebab apa, sekarang ni tempahan kereta sewa tu ada, cuma kereta tak ada, supplier tak ada kan. So banyak kawan-kawan saya yang buat bisnes kereta sewa, ada yang dah stop, ada yang dah jual kereta, ada yang dah tukar bisnes kan. So nak banner balik tu mungkin ambil setahun 2 tahun lah. So masih ada lagi, cuma kawan saya yang buat benda tu kan. Alright, so pada tahun 2020, so masa tu COVID-19 melanda, PKP apa semua kan. So bisnes kereta sewa saya memang langsung tak ada income, memang kena tutup lah, tak boleh nak jalan. So masa tu saya cuba jual produk. So saya jadi, senang cerita, saya jadi stokis produk makanan lah. So produk semua tu bagus. Cuma end up saya jual produk tu tak nampak duit. Sebab apa, saya nak kena pegang barang, saya nak kena packing barang, nak kena post barang. Lepas tu macam supplier pun dia tak ada bagi bahan marketing, lepas tu training pun tak bagi. Semua benda saya kena buat. So bisnes tu dia punya margin tu nampak besar kan. Ada yang 50%, ada yang 60%. Tapi kerja tu banyak. Saya tak boleh nak buat seorang-seorang. So saya perlukan pekerja. Masa saya jadi stokis makanan ni, saya ada 6 orang pekerja. And then kita dapat buat jualan, tapi kalau dikira purata tu sebulan saya punya sale dalam 40,000 je. 40,000 and then saya kira saya punya profit margin dalam 20% lah. Maknanya kalau 40,000 kali dengan 20%, maknanya sebulan saya punya untung kasar dalam 8,000. Tapi bayar gaji pekerja saja 6 orang dekat 10,000 kan. So memang saya negatif lah, memang every month negatif kan. Sampailah hujung tahun 2020, Disember, lepas saya bayar gaji kat staff tu mungkin dia tak nampak masa depan, mungkin bisnes ni memang tak boleh pergi kan.
So dia orang lepas dapat gaji, dia orang berhenti semua berhenti, 6 orang tu berhenti. So saya sambut tahun baru tahun 2021 dalam keadaan bisnes kereta sewa memang langsung tak boleh jalan, bisnes jual produk rugi, staff berhenti, saving pun makin habis. So from zero kan. Lepas tu tapi mungkin mungkin takdir, mungkin rezeki, mungkin ada hikmahnya. Disebabkan COVID, bisnes jatuh, pekerja berhenti kerja. Lepas tu sebenarnya bisnes kereta sewa saya tu sebenarnya dia dah struggle lah daripada tahun 2015. Banyak isu lah dengan apa SSM-nya, dengan custom-nya, dengan LSDN-nya, dengan lisensi keluarnya apa semua. So banyak isu. Bila COVID datang je memang terus bisnes saya COVID terus. Memang terpaksa ditidurkan lah. Alright. And then so benda tu adalah hikmah untuk saya keluar daripada bisnes tu. Sebab sebelum COVID saya tak ada jalan keluar. Saya memang stuck dengan bisnes tu. Nak buat bisnes lain tak boleh. Kita dah buat bisnes tu daripada tahun 2006. So memang dah stuck. Tapi bila COVID datang, macam dia bagi signal. Ini adalah peluang kau untuk explore benda lain yang kau boleh buat, yang lebih mudah, yang lebih untung kan. Okay. And then jual produk tak jalan. Lepas tu saya join SKV pada Februari 2021 sampailah sekarang. Alright. Itu antara serba sedikit lah saya punya pengalaman. Okay, pencapaian. So daripada Februari sampailah November, sampai bulan lepas, alhamdulillah kita punya jualan dalam 2.8 juta. Alright. So kalau nak kira kita punya keuntungan tu dalam 218,000 lah. Kalau bahagi dengan maknanya bulan 2, bulan 3, bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maknanya 10 bulan. Masa peringkat awal-awal tu saya punya sale tak banyak. Tapi masuk bulan yang ke 5, 6, 7, 8, 9, tu dia naik lah. So kalau dibagi dengan purata, saya punya keuntungan tu sebulan dalam 21,000 macam tu lah. Lebih kurang, alhamdulillah lah. Saya dapat 5,000 pun saya dah syukur. Sebab apa masa saya buat bisnes kereta sewa tu, masa bisnes saya struggle, nak dapat 5,000, nak ambil gaji 5,000 pun tak nampak duit. Sebab apa bayar tu, bayar ni pun semua tak nampak duit. Tak nampak jegah lah bisnes ratus-ratus ribu tapi tak nampak duit. Alright. So bila saya buat SKV ni, alhamdulillah lah nampak lah duit tu kan. Alright. Okay, so ini antara kita punya pergerakan. So dekat sini saya nak tunjuk dekat you all. Saya bermula pada bulan Februari. Lah. So masa tu Januari ni kosong lah. Sebab apa saya pun belum join lagi. Februari saya join. Sale masa tu 11,000. And then dekat sini dia macam 4 bulan pertama ni dia macam dia mendata. Saya alhamdulillah lah masa saya join tu dapat buat sale. Ada setengah orang dia join tu langsung tak buat sale. Tapi macam saya tu, sebab apa saya pun dah ada agent kan, saya punya follower pun banyak. Apa saja yang saya jual, insya-Allah lah memang ada orang beli lah. Cuma 3 bulan, 4 bulan pertama tu memang saya punya sale tu start. Setakat paling tinggi pun 14,000 je. 14,000 kan. Tapi saya keep buat kan. Sebab apa saya percaya apa yang kita buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Itu yang saya percaya. Banyak orang bila dia join mana-mana bisnes, dia promote, lepas tu tak ada orang beli. Esok dia promote, tak ada orang beli. Esok dia promote, tak ada orang beli. So dia give up. Dia buat bisnes lain. Sama juga kan. So mana-mana bisnes, bila you join, you kena konsisten. Paling sikit lah 3 bulan. Ada sale ke tak ada sale ke, you kena konsisten buat. Tu yang saya buat. Alright. So saya konsisten 3 bulan, and then masuk bulan keempat tu barulah ada peningkatan sikit. Lepas tu macam bisnes SKV ni, masa saya join tu saya memang nampak game dia adalah game recruitment. Kalau kita asyik jual kan, so dia jadi penat lah. Tapi bila kita saya masuk tu saya nampak recruitment. So saya nak recruit ni, nanti saya share macam mana saya recruit kan.
Mula-mula tu saya buat live je lah, buat live semua. So kalau kita nak rekrut orang ni, nak rekrut agent, kita bukannya fokus jual produk, kita fokus jual peluang. Right? Okay, siapa punya? Boleh tak mute? Yang mana tak tu boleh tak mute you punya tu supaya saya boleh tidak ada gangguan lah. Yang lain-lain pun tak ada gangguan kan? Okay. Alright, tak apa. Saya boleh mute untuk orang semua. Saya ni. Okay. And then pada bulan Mei tu saya cerita sikit. Bulan Februari tu saya join. Lepas tu bulan 3 tu saya buat live. Alhamdulillah ada orang join. So yang dekat satu dekat sini yang banyak ni dia punya berapa jualan lah. Lepas tu yang nombor-nombor yang warna hitam tu itu adalah jumlah ejen. So bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. 30 orang ejen. Lepas tu masuk bulan kedua total ejen jadi 50 orang. Maknanya saya dapat rekrut 20 orang je lah. Masuk bulan April, masa bulan April tu sebenarnya bulan puasa. Saya memang tak larat lah sebab apa saya punya marketing buat live. Saya nak live pagi takut dahaga pula kan saya live pagi-pagi apa. Bila kita bercakap ni kita dahaga lah, nak minum lah. So bulan puasa tak boleh. Bila malam kita dah buka puasa melantak kau-kau lah, dah kenyang pun semua kan. So dengan tarawih lagi memang tak larat lah. Bulan puasa langsung saya tak buat marketing, langsung saya tak buat live. So kesan dia pada bulan April tu saya dapat rekrut 5 orang ya, 6 orang je kot, 6 orang je kan. Dalam masa sebulan tu 6 orang je kan. So sale tu drop jugalah jadi 10,000 kan. Masuk bulan Mei, masa tu puasa pun dah habis, raya pun semua. And then saya start buat live balik. Tapi masa bulan puasa tu sebenarnya walaupun saya slow down, apa yang saya buat adalah saya kira macam bertapa. Bertapa tu maksudnya SKV kan bila kita join dia ada banyak video-video tutorial. So masa bulan 4 tu sebenarnya saya everyday saya tengok video tutorial. Saya tengok video Dr. Syed. Tengok ulang-ulang kali sampailah saya faham tentang produk tu. So saya bulan 4 tu bukannya saya saja duduk. And then pada bulan 4 tu sebenarnya saya setting saya punya macam rumah ni supaya saya boleh buat live, saya boleh buat macam studio, boleh buat kerja. Bulan April tu sebenarnya saya setting saya punya ni lah. So that's why saya boleh buat live semua kan. Alright. So saya bukannya duduk saja-sajalah. And then bila benda tu dah ready, saya dah faham, dah ada knowledge, masuk bulan 5 saya boom lah. Saya bulan boom and then alhamdulillah lah masa tu saya dapat rekrut 96 orang pada bulan Mei kan. And then sale alhamdulillah naik jadi 14,000. And then masa saya join SKV tu saya jumpa founder dia lah Puan Katika. Puan Katika ni dia expect saya boleh capai level diamond lah. Diamond ni level paling tinggi kan. Tapi saya pun tengok saya punya sale macam terkemut bila aku nak dapat 150,000 kan. So saya pun malu jugalah dengan dia kan. Sebab dia confident saya boleh capai diamond. Bulan pertama saja saya boleh capai diamond. Tapi 4 bulan pertama tu bisnes tu macam start. Saya pun betul ke ni? Kenapa susah sangat kan? Tapi tak apa, saya keep buat je, buat. And then pada bulan Jun alhamdulillah lah sale tu naik 31,000 dan saya dapat rekrut 138 orang. And then bulan Julai alhamdulillah sale tu naik jadi 52,000 and then saya dapat rekrut 155 orang. And then bulan Ogos saya terkejut besar sebab apa? Saya expect bulan Ogos tu sale 70,000 je. Tiba-tiba sale naik jadi 335,000. Okey. Dia banyak faktor lah. Masa tu kes COVID pun meningkat, banyak orang meninggal, lepas tu kes Siti Sarah pun meninggal apa semua. So orang dalam keadaan ketakutan. So semua orang mencari produk suplemen untuk lindungi diri dia. So dekat situlah berlaku peningkatan lah. And then dalam masa sama juga saya punya ejen yang saya start rekrut daripada bulan Februari tu, dia orang mula-mula dia orang join, dia orang tengok dulu kan. Lepas tu dia cuba beli produk, dia orang rasa dulu. And then saya rasalah macam dia orang ni dah start suka dengan produk. Dia orang makan produk tu, lepas tu dia orang dapat kesan. So bila dia suka, dia start repeat and then dia orang start promote. So masa bulan Ogos tu saya punya ejen dah start gerak dah. So you all pun
bila you buat, you keep guna produk, you just share kebaikan produk. So macam kalau you dapat rekrut agent pun ataupun you dapat customer pun, customer tu first dia nak cuba dulu, lepas tu dia dah cuba, dia suka kan, dia akan repeat order. So nampak tak saya punya peningkatan tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bulan ke-7 barulah eksponen meningkat kan. Okey, masuk bulan September. September tu sebenarnya kita target 450,000, tapi alhamdulillah rezeki sale naik jadi 830,000. Masa ni lah saya punya kira macam bonus tu paling tinggi lah, 60,000 lebih kan. Okey, masuk bulan Oktober sale naik jadi 859,000, tapi saya heran sebab apa, saya punya bonus tu drop. Bonus tu drop kepada 40,000 lebih. Bulan September sale 830,000, bonus 60,000. Bulan Oktober sale 859,000 tapi bonus drop 40,000. So antara punca dia adalah saya punya dulu dia orang ni masa bulan September dia orang ni jadi customer, tapi bila dia orang dah suka produk dia orang bertukar jadi agent. So bila dia bertukar jadi agent, saya punya commission tu jadi rendah lah sikit kan. So, tapi tak kisah. Sebab apa? Saya lebih suka rekrut agent berbanding customer. Sebab apa? Customer ni kemungkinan dia akan beli sekali je. Agent ni dia akan beli berkali-kali dan dia akan promote orang lain. So sebenarnya pada bulan Oktober tu kerja tu tak banyak lah. Masa bulan September tu saya boleh kata jari tu pedih lah, reply lah. Lepas tu isi saya turun closing, memang jari ni kebas lah, reply customer kan. Tapi bulan Oktober tu relax sikit lah. Sebab apa, yang customer tu dah tukar jadi agent, dia orang pun dah pandai order ni, dia orang pun dah pandai promote. So bonus kurang, tapi kerja kita pun kurang. So relax lah. Alright, masuk bulan November, masa tu kita punya agent dah bertambah kepada 500 orang lah. Tapi sale drop 735. So banyak faktor lah. Masa ni saya sendiri pun kena suspend saya punya akaun TikTok, Facebook pun kena, and then saya punya kawan-kawan pun banyak yang kena penjara lah, So banyak orang yang tak boleh nak promote kan. Tapi tak boleh masalah lah. Saya kalau tak boleh kat sini, kita buat kat sini kan. So belajarlah, saya pun bukannya salah siapa-siapa, salah diri sendiri. Post benda-benda yang menyalahi dia punya guideline kan. So macam sebenarnya kita tak tahu pun benda tu salah, tapi kita post terus kena penjara kan. So tapi tak ada masalah. Still masih lagi 735,000 dan kita punya profit kat situ dalam 40,000 lah. Alhamdulillah saya dapat 5,000 pun dah syukur gila kan. Alright. Okay, so apa benda yang saya buat? So saya nak share malam ni 3 strategi perniagaan lah. Okay, so sebenarnya benda ni tak adalah, pada saya lah, tak adalah susah mana, tak adalah complicated mana kan. So benda pertama yang saya buat adalah beza saya dengan orang lain, saya bekerja secara berpasukan dengan isteri saya. Business SKV ni sebenarnya saya buat 2 orang je dengan isteri saya. Mana kita orang tak ada staff pun. Dulu masa buat bisnes sewa saya ada 10 orang staff. Sale paling tinggi pun boleh dapat 500-600 ribu kan. Tapi duit tak nampak. Tapi bisnes SKV ni alhamdulillah saya buat dengan isteri saya je, tak ada pekerja. Alhamdulillah kita punya sale paling tinggi pun 800 ribu dan kita punya profit paling tinggi pun boleh sampai 60 ribu kan. So apa yang saya buat? So macam saya ni, saya fokus tarik leads kan. Macam Puan Shirley, dia fokus closing. So saya tarik leads, tak kisahlah leads tu macam mana, saya buat live ke, saya buat content ke, apa semua, tarik. Orang kadang-kadang orang tu WhatsApp saya, and then saya akan forward nombor tu, ataupun saya bagi link, orang tu kena contact Puan Shirley lah. So Puan Shirley ni kalau dia dapat apa-apa macam code apa semua, dia tahulah orang ni nak beli produk, orang ni nak jadi agent. So itulah cara kita. Sebab tapi macam setengah orang saya tengok dekat agen-agen SKV yang lama-lama, so kebanyakannya dia one man show. Dia lah nak tarik lead, dia lah nak closing lah. So that's why lambat. Macam kami memang kita orang dah susun, seorang kerja buat marketing, tarik lead, seorang lagi closing. Macam Puan Shirley ni dia juga, ada jugalah dia buat konten-konten, tapi saya yang hari-hari saya akan buat lah at least 1 konten. Alright.
So apa benda yang saya share? Okay, so tarik leads. Tarik leads ni sekarang saya share benda yang paling berkesan je lah, paling berkesan kan. So saya sekarang ni yang paling berkesan adalah kita buat konten kat TikTok. Buat konten kat TikTok. So macam dekat Facebook pun tulis-tulis tu saya dah jarang lah. So TikTok ni very powerful. Very powerful kan. So saya masa saya join SKV tu, saya bulan 2, TikTok saya 30 orang je follower. Sekarang ni alhamdulillah saya punya TikTok lebih kurang 38,000. 38,000 follower kan. So macam mana saya boleh increase follower tu? First kali saya follow orang lah, saya follow orang. TikTok ni kita boleh follow orang sampai 10,000. Bila kita follow orang, orang tu insya-Allah dia akan follow balik kan. Lepas tu saya start buat konten-konten yang very good punya konten lah. Konten-konten yang inspire orang. Macam saya perasan mula-mula saya buat konten tu, saya ceritalah konten-konten tu kebanyakan saya tiru orang je. Saya tengok macam video ni bagus semua kan. And then video tu viral, saya tiru konsep dia tu. Ada satu orang ni dia buat video. Video tu dia ceritalah, dia kata dulu dia ada bisnes, lepas tu bisnes disebabkan PKP, bisnes dia tu jatuh. Lepas tu dia jual produk, lepas tu dia bangkit balik dengan tu. So video tu viral sebab apa? Inspire orang kan. So saya tiru je video dia. Saya pun cerita dia sama, saya buat video. Saya ceritalah ada satu video tu saya buat. Dulu saya ada bisnes kereta sewa, income saya macam ni. Lepas tu bila COVID datang saya punya bisnes pun jatuh. Lepas tu sekarang ni saya jual produk, and then saya minta orang doakan saya bangkit semula. So video tu viral. Dia bukannya promote produk pun. Kita just buat video yang inspire orang, yang dekat luar sana banyak orang yang down kan. So dia orang nak tengok konten-konten yang boleh menaikkan semangat. So bila saya perasan video, rupanya bila kita buat video yang very good, so dekat situ saya perasan saya punya follower naik. Sebab apa? Orang nak follow kita sebab apa? Dia inspire. Dia nak tengok apa lagi kita punya update kan. So dekat situ saya start buat video-video yang kalau boleh bagi value lah. Bagi value kan. Okay, so apakah video-video yang bagus? Macam SKV ni dia banyak testimonial lah. So saya pun ambil juga video-video testimonial tu, kadang-kadang saya pun modify sikit, saya upload dekat saya punya TikTok. Alright. Testimonial produk SKV, and then testimonial saya sendiri kan. Macam saya pun guna produk SKV. Dulu saya gemuk, lepas tu saya dah turun berat badan. Macam isi saya dulu ada masalah senggugut, guna reverse, alhamdulillah lega. Dulu isi saya ada asma. Saya buat video dia siap dengan apa, gambar video, saya ambil gambar dia dekat apa klinik masa dia nap kan. Saya buat video apa semua, and then post. Video tu viral. So dekat situ banyak orang PM nak beli produk semua. Lepas tu saya pun ada juga, tadi pun saya ada buat video kisah jatuh bangun diri sendiri kan. Saya suka. So dekat situ bila saya post video tu, banyak orang PM nak jadi agent. Sebenarnya saya tak ada promo apa-apa pun. Saya tak ada promo apa-apa, saya tak adalah jom jadi agent. Saya just cerita dulu tahun 2005 saya buat bisnes kereta sewa, lepas tu 2005 saya bekerja dekat universiti, lepas tu saya ada masalah hutang, lepas tu saya buat bisnes kereta sewa, lepas tu saya punya bisnes tu boleh sampai income sampai 5 juta. Lepas tu bila COVID datang, bisnes saya kena tutup, lepas tu saya cuba jual produk, and then bisnes tu rugi, and then saya join SKV. Alhamdulillah lah saya punya dapat buat sale-nya. So seminit je video tu. Saya je ambil gambar-gambar, combine buat macam video pendek kan. So video tu viral, and then saya daripada tadi orang mesej nak jadi agent. Sebab apa? Orang inspire, orang nak belajar, orang nak tengok, dia ni dulu pernah susah, lepas tu dia berniaga, dia bangkit, lepas tu dia jatuh, lepas tu dia bangkit balik kan. So orang nak. So kalau you nak rekrut agent, you kena menunjukkan contoh you ni seorang leader yang kuat kan. Tapi kalau you pun tak ada story, tak ada cerita, asyik duk promote apa semua, tak ada orang nak follow you. Kan? You kena, setiap orang tu ada story dia. Setiap orang ada story dia. So ataupun kalau you tak ada langsung pun, you ambil story orang kan. Masa saya mula-mula join SKV tu, saya pun tak ada lagi result sale pun tak ada. So apa yang saya buat, saya panggil leader-leader SKV yang dah ada sale tu, saya buat story dia kan. Saya panggil dia orang,
buat macam hot seat lah, jemput dia orang sharing sejam. Lepas tu saya buat live streaming dia punya sharing tu. Lepas tu saya download video tu, saya masuk kat YouTube, saya copy video tu, saya bubuh kat saya punya blog, saya tembak dekat saya punya database tu semua. So dekat situlah saya start dapat customer, start dapat agent kan. Saya tak ada story tapi saya share story orang. Saya story Kak Nini, Cikgu Zuhairi, Puan Ena, Puan Ruhi kan. So saya cari leader-leader yang power. So kalau you tak ada sangat story diri you boleh cari. Dalam sekarang ni SKV dah banyak ejen-ejen yang dah power-power kan. So macam kat situ Nokia pun you boleh buat story dia. You kena rajin lah, kena rajin contact. Tak kisah sama ada dalam team Tostor ke ataupun dekat luar sana yang you jumpa, UPM dia ajak, boleh tak kita buat talk show ke, sharing ke semua. So benda tu you boleh olah, buat konten daripada talk show, you boleh download, masuk ke YouTube, daripada YouTube you boleh buat blog, terpulang. So dekat situlah orang start jadi customer, jadi agent. So bila saya dah ada sale, saya start showcase pula saya punya result kan. Sekarang ni saya punya sale, kita punya sale pun dah 800,000 kan. So saya showcase saya punya result lah. Lepas tu saya sekarang ni kalau ada ejen-ejen saya yang ada result, saya showcase pula ejen bawah saya kan. So nak rekrut ejen tu lah kita showcase result kan. Lepas tu ada juga macam kadang-kadang saya tengah-tengah ni ada orang mesej tanya soalan semua. So saya pun ada juga buat video-video tip business kan. Very simple-simple je lah business. Tip-tip business kan. Tapi video tu kadang-kadang viral and then menyebabkan orang follow kita. Jadi kadang-kadang bila saya buat video tu pasal produk, tiba-tiba dekat TikTok tu orang komen kan, produk ni sesuai tak? So kadang-kadang saya konten tu menjawab soalan je. Kadang-kadang tu video tu viral kan, macam masa dulu defend kan. Banyaklah orang tanya defend ni ibu mengandung boleh makan ke tak? Saya buat video. Lepas tu budak-budak boleh makan lah, kita buat video lagi. So video tu menerangkan tentang produk je. Kadang-kadang video tu viral menyebabkan dekat situ kita dapat customer. Alright. So far okay ke saya cakap laju sangat ke? Faham tak? Okay. Alright. So very simple. Saya memang langsung tak pandai ad paid marketing langsung. Saya memang zero cost marketing. Langsung tak keluar duit lah untuk buat ads kan. Alright. Lepas tu apa lagi? So nombor 3, and then konten-konten dekat TikTok tu, saya dah buat video kan, ataupun saya live. Kalau macam kita buat video tu, kita boleh download, and then kita boleh share balik lah. Saya akan share dekat Facebook kan, Facebook saya ada Facebook profile, saya ada Facebook page, lepas tu dekat Instagram, dekat YouTube, dekat Twitter, LinkedIn, WhatsApp status pun saya boleh upload lagi, dekat group Telegram pun saya boleh upload kan. So orang tengok ke tak tengok ke lantak pi janji aku ni. Tapi kadang-kadang saya pun tiba-tiba kawan saya mesej kan, nak jadi ejen, nak beli produk. Saya aku promote tak pernah nampak dia komen kan, tak pernah pun nampak dia ni kan. Saya tanya kan, macam mana kau tahu aku jual produk ni kan? Alah aku tahulah, aku tengok dekat kau punya Instagram. Aku tak pernah tengok kau komen kan. Ada aku nampak, maknanya saya post tu walaupun tak ada orang komen, macam klik-klik je, tapi ada orang perhati. So you all pun sama je, you buat konten kat TikTok, you post je dekat sana. Orang tengok tak tengok tak apa. Memang ada orang tengok kan. Saya pun terkejut, banyak kat kawan-kawan saya. Dia langsung tak pernah komen, tak pernah apa kan, tapi dia tahu saya jual produk ni kan. So you buat je. Rezeki tu yang penting kita buat, dapat tak dapat tu serah dekat Allah lah kan. Okay. Alright. Apa lagi saya nak cerita kat sini? Okay. So macam konten kat TikTok ni, video tu kita boleh download tau. Boleh download. Tapi macam saya suka, kalau kita download macam tu saja, dia akan ada watermark lah TikTok lah. So saya kalau boleh saya nak remove watermark tu. Dulu saya pakai macam website. Sekarang ni senang je. You pergi dekat Telegram, you type TikTok downloader. TikTok downloader, lepas tu you copy video tu and then you paste dekat dalam tu. Nanti Telegram tu dia akan keluarkan video
yang tak ada watermark. Lagi senang. Dulu nak kena copy link, lepas tu nak kena pergi website Synaptic, lepas tu nak kena paste, nak kena download, nak kena save. Sekarang ni lagi senang. Pakai Telegram je, you pergi cari TikTok downloader. You paste dalam tu, nanti TikTok tu dia akan downloadkan video untuk you, tak ada watermark. Alright, so daripada situ saya save and then saya post dekat semua media sosial saya. So kadang-kadang video tu tiba-tiba orang mesej kan, nak beli produk lah, nak jadi je. So benda ni you kena buat every day, consistent, non-stop. Ada sale ke tak ada sale, you kena buat. Banyak orang dia buat, baru seminggu, tak ada orang beli, dia give up. Kan? Tak boleh, you kena consistent. Consistent, at least 3 bulan. Alright. Lepas tu, okay. Saya nak cerita tentang produk SKV lah. Kalau macam agent SKV mungkin dah tahulah, tapi saya ulang balik. SKV ni sebenarnya dia ada 4 produk utama lah. Okay? Dan dia ada 4 fasa lah. Bila you nak hidup sihat, you kena melalui semua fasa ni lah, kecuali yang fasa penstabilan tu untuk perempuan je lah. So saya selalu cakap, benda ni saya selalu ulang-ulang dekat masa saya buat TikTok lah, TikTok live kan. So bila saya cerita benda ni, saya perasan saya akan dapat closing semua produk. Kan? Saya lupa nak cerita yang tadi yang pasal ni. Tadi saya cakap pasal video, lepas tu macam TikTok live ni, kita bila buat live, kita habis live tu, TikTok dia akan save video tu selama 90 hari. So video tu saya boleh download, saya boleh relive balik. Saya relive dekat saya punya Facebook lah, tapi biasanya tak ada orang tengok pun. Tapi kadang-kadang saya live pun, saya live tu kadang-kadang ada juga lead masuk. Maknanya ada orang tengok lah kan. Tak apalah, benda tu free je, bukannya kena bayar pun. Saya pakai software, nama dia OBS Studio. You boleh download je, free je software tu, lepas tu boleh belajar je kat YouTube kan. So video-video yang saya live tu, pagi saya live, lepas tu habis tu tengah hari saya download, lepas tu saya akan relive balik. Lepas tu video yang sama juga saya akan upload dekat saya punya YouTube. Semua ada. So saya yakinlah bila kita buat macam ni kan, benda ni kalau you buat, dia kesan dia tu mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Sebab apa? Konten tu dah ada. Kita dah sediakan konten lah. So nanti tiba-tiba mungkin orang macam saya kan, saya buat kereta sewa, saya banyak upload video-video dekat YouTube kan. Saya tanya, kau tengok, kau belajar ni daripada mana? Oh, tengok daripada YouTube. Rupanya dia tengok video saya 10 tahun dulu. So video 10 tahun dulu, saya masih lagi dapat lead untuk kereta sewa kan. So tak kisah, saya join SKV ni, saya buat konten sekarang ni, mungkin 10 tahun lagi saya dapat leads. Yang penting sekarang ni kita buat konten, kita masuk je dekat semua social media kan. So video live tu saya akan download, lepas tu saya akan upload dekat saya punya YouTube. Lepas tu saya akan buat live dekat saya punya Facebook page. Alright. Lepas tu yang dekat YouTube pula saya boleh copy tu, saya boleh share dekat saya punya Twitter, saya boleh share dekat LinkedIn lah. So saya punya marketing tu complicated sikit, tapi semuanya tak berbayar, semuanya free. Alright. Okay. So far okay ke? Boleh? Alright. So yang ni yang saya selalu cerita lah. Kalau yang macam yang dah join agent mungkin faham, tapi yang ni yang saya suka. Sebab bila saya live, yang saya perasan bila saya live kan, banyak agent SKV dia fokus, kalau macam SKV tengah fokus defend, dia orang fokus defend je kan. Macam saya perasan ini benda betul yang saya buat lah. Bila saya buat live, lepas tu saya perasan saya dapat closing semua produk. Kadang-kadang Nutrell boleh closing, Fitech boleh closing, Reverse pun boleh closing kan. Lepas tu Radiant tu jarang jugalah, jarang. Macam Zero pun. So apa benda yang saya buat, saya live apa semua. Pasal saya live tu saya cerita pasal saya dulu saya buat apa, lepas tu macam mana saya boleh join SKV, lepas tu apa SKV tu, lepas tu saya paling suka sekali saya cakap dekat sini siapa yang ada masalah perut buncit, siapa ada masalah berat badan. So saya share tips sikit lah. Live dekat TikTok ni yang saya perasan lah, kalau buat pagi.
Saya buat live pukul 7 pagi, memang kadang-kadang view tu sampai 200, 300 kan. Sebelum ni pun saya ada juga buat live dekat TikTok malam kan. Memang paling tinggi lah 20 orang je tengok kan. Sebab apa? Malam banyak TikToker dia buat. So kita bersaing. Tapi bila pagi, banyak TikToker dah tidur kan. So pagi tu memang tak ramai orang buat live. Saya buat live tu memang 200, 300, kadang-kadang sampai 600. And then bila saya live tu, paling sikit lah saya punya leads masuk orang WhatsApp 20, 30. Memang zero cost marketing, langsung tak keluar duit. So masa saya live tu saya akan cakap kadang-kadang sampai bila mata tu dah sampai 200 kan, 200 mata kan. Saya tanya, bapak tanya, dekat sini siapa yang ada masalah berat badan? Siapa yang ada masalah kencing manis? Siapa yang ada masalah perut buncit? Lepas tu nanti dia orang komen, saya. Saya tak ada cerita pasal kau kena beli Nutrell, tak. Bila ada orang sebut dia ada masalah berat badan, dia ada masalah gemuk kan. Saya cakap, ini kalau kau ni siapa yang ada masalah berat badan, confirm dekat kau orang punya perut ni memang ada kerak tahi. So kerak tahi ni kalau you tak buang, dia toksin tau. Lepas tu kalau lama-lama sangat, dia boleh menyebabkan macam-macam penyakit dan boleh menyebabkan kanser. Saya memang betul ada ipar saya meninggal sebab kanser usus. Mungkin dia makan macam-macam, lepas tu dia tak cuci dia punya usus, kena kanser, pergi Thailand buat pembedahan, potong. Ingatkan dah lega, balik Malaysia, kanser tu tak settle, last meninggal. Yang kesiannya tu dia dah lah anak 6 orang, ada anak 6 orang, yang paling kecil umur 3 tahun. Umur dia lebih kurang je 40 lebih macam tu kan. Meninggal sebab kanser. So bila orang dengar, saya tak ada cerita produk, tapi saya jual solution. Saya jual solution. So saya cerita, kau ada masalah kan? Masalah berat badan, masalah perut buncit apa semua. So kalau kau ada masalah ni, saya kritikalkan lagi dia punya masalah tu. Kalau kau tak buang benda ni, kalau kau tak cuci kau punya usus, silap akhir bulan kau pun macam-macam penyakit. Boleh kena kanser. So bila dia orang dengar tu, terus macam mana nak beli? Macam mana nak beli? Macam mana nak beli? Klik dekat bio WhatsApp saya. Dekat situlah saya dapat closing kan. Dan closing tu Puan Shirley lah. Dia akan WhatsApp saya. Lepas tu nanti lepas habis live saya akan suruh dia contact Puan Shirley lah. Biasanya Puan Shirley akan closing lah. So dapat closing Nutrell. Lepas tu saya cerita lagi. Cerita. So saya kadang-kadang saya live tu sejam sampai 2 jam kan. And then saya cakap, kat sini siapa yang ada masalah kencing manis? Memang bila saya live confirm memang ada orang kencing manis kan. Saya Tuan Wahid kencing manis. Tahu tak, kencing manis ni kalau kaki kau ni dah luka kan, memang susah nak sembuh. Silap-silap hari bulan kena potong. Memang saya ada customer dia tak jaga makan, lepas tu kaki dia tiba-tiba naik kudis, lepas tu kudis tu membesar, pergi jumpa doktor nak potong kaki dia kan. And then dia pun down lah kan. Lepas tu kebetulan kakak dia ni adalah customer SKV, guna Phytech. Kakak dia ni beli Phytech bagi kat adik dia minum 2 botol. Bila pergi jumpa doktor, luka tu dia macam daging tu start tumbuh balik. Lala doktor tak jadi nak potong. Memang ada video dalam channel tu, memang ada video kan, nama apa dah customer tu kan. So saya cerita benda tu memang real story. And then orang yang ada masalah kencing manis dia boleh relate. Kalau aku tak rawat ni, silap-silap kaki aku kena potong. Maksudnya Cik Wahid macam mana nak beli Phytech? Kan? So, ada saya cakap lah, produk ni jangan risau, formulasi doktor, ada KKM, ada Jakim, memang selamat, saya sendiri pun pakai. So, kita tunjuk. So, dapatlah close Phytech. Lepas tu, macam Radiant tu saya susah sikit nak close, sebab apa Radiant ni benda kayangan lah, buat benda ni kan. Jarang-jarang lah close kan. Tapi yang reverse tu, selalu saya dapat close. Reverse ni saya cerita lah. Macam perempuan lah, saya cerita pasal isi saya dulu dia ada senggugut kan. Senggugut, makan painkiller apa semua. Lepas tu bila dia makan reverse ni, alhamdulillah senggugut dia tak ada. And then saya cerita lah, siapa kat sini, saya tanya, siapa kat sini yang ada isteri ke, anak ke, siapa-siapa, saudara perempuan ke yang bila datang bulan senggugut? Mesti ada orang komen. Tuan saya ada anak saya, isteri saya tu semua. Dia cerita.
So saya cerita dengan isteri saya. Saya cerita pasal isteri saya. Isteri saya ni pun senggugut. Lepas tu masa dia sebelum kahwin lagi, dia dah makan painkiller kan. Lepas tu pada lepas beberapa tahun 2018 tiba-tiba dia sakit perut tu semua, pergi jumpa doktor ingat kena gastrik. Lepas tu makan ubat gastrik tak lega. Lala pergi hospital Putrajaya, scan perut dia tak nampak apa-apa. Lala doktor cakap macam ni lah, kita open and cut, mana belah perut dia, tengok apa benda, potong je. So bila belah perut tu nampak saya usus isi saya tu dah rosak dah. So doktor cakap kena potong. Saya fikir macam mana usus dia boleh rosak, sebab apa kalau nak fikir makan, saya pun makan juga apa yang dia makan kan. Sebab apa saya dah kahwin dengan isteri saya daripada tahun 2005. Dan isteri saya kena benda tu 2018. Kalau nak cerita pasal makan, saya pun akan kena juga tapi dia seorang je. So satu benda je saya tak makan, saya cakap saya tak makan painkiller tu. Panadol menstrual kan. So Panadol tu lah yang merosakkan usus dia. So saya cakap kalau you ada family ke, anak ke, isteri ke, adik-beradik ke, saudara mara perempuan yang period senggugut and then dia orang duk makan painkiller, silap hari bulan dia orang pun jadi macam isteri saya lah, kena potong usus. Ini nyaris-nyaris dia tak kena kanser usus kan. Sebab doktor dah suspect kemungkinan nak kena kanser lah. Sebab pil tu merosakkan dia punya usus kan. Nasib baik tak kena. So dekat situ orang yang dengar tu, dia relate tau. Saya ada customer, saya ada family saya yang makan ni. So, Tohi boleh tak? Saya nak beli. Nampak tak? Saya tak ada jual produk. Saya just jual solution. Kan? Alright. Lepas tu macam SKB pun dia ada produk tambahan lah. Macam Defend kan. Defend ni saya selalu masa last tu saya tak ada cerita sangat lah Defend. Sebab apa? Defend ni saya risau. Saya live dekat TikTok selalu kena ban. Tak tahu lah, mungkin saya risau nak tunjuk. Masa live TikTok ni dia bahaya sikit. Kalau you duk tunjuk produk, silap bulan you kena ban. So saya jarang nak tunjuk. Cuma Defend ni saya banyak buat video lah. Saya buat video, masa video yang viral tu, masa saya kena suntik vaksin kan. Lepas saya suntik tu, 24 jam saya buat video. Tak ada apa-apa kan. So video tu viral, berebut-rebut kan nak beli kan. Lepas tu macam partner pun ada bagi video. Lepas tu ada video customer dah kena COVID, lepas tu dia makan Defend lega apa semua. Video-video tu yang membantulah untuk sale Defend. Okay, lepas tu Defend pun dia ada yang sekarang ni junior. And then yang junior ni saya tak banyak sangat closing hasilnya. Sebab apa saya tak fokus sangat. Tapi tak apalah, macam sekarang ni saya more to neutral, fight tag apa semua. Tapi bila orang tu dah beli, and then bila dia dah jadi customer kita, bila kita tembak dia kita punya produk, rupanya SKB ni ada produk lain lah. So dekat situ kita lah. So saya tarik customer ni dengan satu atau dua produk. Lepas tu bila dah jadi customer, kita akan promote lah lagi apa produk kan. Okay, lepas tu macam Cafe Affair Zero ni saya banyak buat video Cafe Affair Zero ni dia membantulah untuk turunkan berat badan. Zero ni pun boleh closing juga. Zero ni saya suka bila saya live tu saya akan tanyalah, ada tak kat sini yang masih lagi beli gula, yang masih beli pasar raya beli gula kan? So ada yang cakap masih. Lepas tu cakap siapa-siapa yang masih menggunakan gula, sebenarnya you bagi racun dekat family you. Sebab apa, gula ni memang sudah dibuktikan penyebab banyak penyakit, dan gula ni adalah punca kanser, makanan kanser. So dekat situ bila dia orang dengar je terus, kalau dia tak beli Zero pun, tapi lepas dia live tu dia kalau otak dia tak boleh tidur pun tak lena lah. Sebab apa, dia duk fikir gula kan. So saya bagi feel. Lepas tu nanti dia akan PM lah, nak beli Zero kan. So dapatlah closing Zero tu. Alright. Okay. So saya cerita sikit tentang sistem SKB Nexus lah. So alamak macam salah tulis kan. Okay. So SKB Nexus ni nak bagi senang faham lah. Dia konsep dia macam dropship. Agent tak perlu pegang stok. Okay, modal dulu lah nak join SKB ni, modal nak jadi stoki modal RM20,000. Sekarang ni bila SKB dah bertukar kepada sistem dropship, modal tu kalau Semenanjung RM65 40 sen, kalau Sabah Sarawak RM72 90 sen, dan Singapura pun RM81. Alright. And then
bagus je sistem ni. You walaupun you dropship, you jadi agent, you boleh rekrut agent. Kan. So dekat sini you kena clear. Bisnes ni memang bisnes multi level marketing lah. Macam kadang-kadang dekat komen saya dekat TikTok pun ini MLM ke? Memang MLM. Dan bisnes stokis agent pun MLM. Sebab apa, kalau you pergi dekat laman web KPDNKK, istilah multi level marketing ni, bila ada company, dia ada agent, dia ada pengedar, dan pengedar ni boleh merekrut agent. So that business adalah multi level marketing. Cuma bisnes tu ada lesen atau tidak. So macam SKV ni memang ada lesen syarikat jualan langsung. Nombor lesen pun ada, AJS 932342. Nak dapat lesen ni bukannya senang. Kena ada syarikat sedang berhad, syarikat tu kena ada modal berbayar 500,000. Lepas tu kena hantar business plan dekat KPDNKK, KPDNKK akan semak semua tu. Ada tak penipuan ke, skim piramid ke. Kalau okey barulah dikeluarkan. So KPDNKK check kilang ni ada tak menggunakan buruh, ada tak undang-undang dia salah, ada. So KPDNKK check dulu. Bila semua tu dah okey, barulah KPDNKK akan keluarkan lesen. Maknanya SKV ni dari segi perundangan memang sah. Memang sah lah. Alright. So you tak payah risau. And then kalau orang argue kan, ini MLM. So kalau MLM benda yang salah, kenapa KPDNKK benarkan bisnes MLM ni dijalankan? Cuma you kena bezalah. MLM tu yang skim cepat kaya, first kali kita tengok. Kalau company tu dia memang skim cepat kaya, skim Ponzi kan, confirm lah KPDNKK takkan bagi lesen kan. Okay. Alright. And then produk dia lulus KKM dan ada halal jakim. Macam SKV ni sebenarnya dia ada 9 produk, satu produk je ada yang mal tu. Sebab apa, yang reverse tu dia dalam bentuk kapsul. Yang lain-lain tu dia under biro makanan kan. Biro makanan. Sebab apa, produk SKV ni dia diperbuat pada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, bahan semula jadi. So kalau pergi hantar kat KKM pun, KKM akan hantar ke bahagian makanan. Sebab apa, produk tu produk makanan, bukannya produk farmasi. Cuma yang reverse saja yang akan dapat yang kena ada lesen khas. Yang lain tu semua bahagian makanan. Alright. Lepas tu okay. So pembahagian bonus saya ringkaskanlah supaya yang ni senang nampak. Okay. So SKV ni dia ada 7 level lah, 7 level. Ya, saya minum air dulu. Dahaga kan. Sikit je. Saya rasa ni slide last kot. Ni last. Alright. SKV ni dia ada 7 level lah. Okay. Yang paling bawah sekali dipanggil apprentice. So apprentice ni bila you daftar jadi agent je, kalau you punya group sale tu bawah pada RM1,000, GS tu maknanya group sale. Kalau group sale tu bawah pada RM1,000, you punya commission 10% kan. Kalau maknanya kalau you dapat buat RM999 kali dengan 10% lah, dapatlah RM99.90 punya commission. Tapi kalau you dapat buat jualan tu lebih pada RM1,000, so you punya commission tu naik jadi 15%. So you dah sampai level achiever. Alright. And then kalau you buat sale, group sale you tu dapat sampai RM3,000 ke atas. So you dapat 25% lah. Tapi untuk bronze ni dia ada syarat. Kena ada personal sale RM500. PS tu adalah personal sale. Personal sale tu maknanya kita punya sale lah. Dia tak ada istilah you daftar, lepas tu you ada agent, you duduk goyang kaki. Tak ada personal sale. Dia tak ada istilah tu. Okay, daripada apprentice achiever boleh. Tapi bila dah sampai level bronze, you sebagai leader, you tak boleh goyang kaki, you kena buat sale. Minimum RM500 kan. So ada personal sale RM500, sekali dengan group sale RM3,000, barulah you dapat
commission 25%. Tapi kalau you punya group sale RM3,000 and then tapi you tak ada personal sale, you takkan dapat commission 25%. You dapat 15% macam tu je. So memang dia buat sistem tu supaya orang atas tu tak goyang kaki. Okay, so next adalah level silver. Level silver ni kalau you punya group sale tu RM10,000 kan, you dapat commission 30%. And then dia punya syarat tu personal sale kena RM1,000 lah. Personal sale tu sama ada you jual dekat customer ataupun you beli untuk diri you lah kan. So kena ada personal sale. Tak susah pun personal sale tu, macam Puan Shirley tu kacangnya tu RM1,000, RM2,000, RM3,000 tu kacang. Dia pernah personal sale sampai RM50,000 kan. Dia pernah buat personal sale sampai RM50,000 tapi memang non-stop lah kan. Sekarang ni dah relax sikit lah. Personal sale kurang tapi paling bulan lepas pun RM20,000 kan. RM20,000. Alright. Lepas tu kalau you dapat buat jualan group sale tu RM30,000, you punya commission tu jadi 35%, you dapat level gold. Alright. Tapi untuk level gold ni you kena personal sale RM2,000 lah. Alright, RM2,000. And then kalau you dapat buat jualan RM70,000 ke atas, so you dapat level sapphire, commission kat situ 37%. And then sapphire ni dia punya syarat dia personal sale kena RM3,000 dan side group. Dia kena ada side group RM30,000. Okay. Side group ni you ada leader, lepas tu you ada agent bawah you, lepas tu you kena ada personal sale RM3,000, lepas tu you kena ada side group lah, maknanya group yang lain tu kena ada total dalam RM30,000. Kan? Alright. So untuk yang level diamond ni dia punya group sale dalam RM150,000, you kena buat personal sale RM3,000 dan side group RM60,000. RM60,000 kan. Alright. So yang ni dekat diamond ni dia punya commission dia 40%. Side group ni dia macam you dah group sale RM150,000. Lepas tu dekat bawah you ni ada juga agent kan. So you kena ada side group ni, maknanya sale RM60,000 side group. Sebab apa dia tak nak? Sebenarnya you tak buat apa-apa pun. You just personal sale RM3,000, lepas tu you dapat that commission. So dia nak yang leader ni dia pun ada juga merekrut. Dia ada personal sale dan dia ada agent lain. So dia punya network tu berkembang lah. Alright. Ada saya konsep SKV ni memang sangat adil. You buat you dapat. And then macam saya sekarang ni dah 10 bulan, alhamdulillah kita punya agent lebih kurang 500. Masa saya join mula-mula tu saya jumpa Puan Ketika, dia target untuk capai level diamond, saya just rekrut 50 orang je. And then target lah seorang buat sale RM3,000. RM3,000 kali dengan 50 dapatlah RM150,000, dapatlah level diamond kan. Tapi bila kita rekrut orang tu bukannya semua yang akan buat kan. Ada yang just nak beli je, ada yang betul-betul buat kan. So apa yang saya buat, saya rekrut sampai saya ada 500 orang. So sekarang ni kok mana pun confirm saya akan dapat level diamond lah. And then setakat hari ni lah kita punya sale dah 100,000 lebih kan. Saya ingat 2-3 hari lagi dapatlah kita level diamond kan. So level diamond insyaAllah lah bulan ni saya target kita nak break 1 million per month kan. 1 million kalau dapat dalam 50,000, 60,000 saya dah syukur. And then the best business ni saya buat 2 orang je dengan isi saya kan, bukannya ada pekerja pun. Dulu pening kepala lah nak fikir pasal staff apa semua kan. Sekarang ni bila fikir balik saya pun mula-mula saya nak marah juga masa saya jatuh kan. Kenapalah Tuhan buat macam ni, kenapalah hukum aku macam ni, aku tak ada dosa apa-apa, aku tak ada buat salah apa-apa pun. Kenapa kan? Tapi sebenarnya Tuhan dah atur dah. Itulah yang terbaik untuk engkau kan. Sebab apa saya memang mencari-cari bisnes yang tak payah pekerja ramai kan. Boleh buat 2 orang, boleh bisnes kat mana-mana, tak payah fikir apa semua. Lepas tu
Inilah yang Tuhan bagi. And then the best part adalah bisnes ni saya boleh rekrut orang tanpa had. Masa saya buat bisnes sewa tu, bila saya rekrut orang, saya kena marah. Sebab bisnes saya guna konsep licensing. Bila saya rekrut licensing ramai, licensing yang sedia ada ni marah. Sebab apa? Persaingan. Dia orang marah. Aku rekrut kena marah kan. Tapi bila SKV ni, bila saya tengok je, aku boleh rekrut tanpa had. Lagi banyak aku rekrut, lagi banyak orang aku boleh bantu. Memang ini the best punya business kan. So that's why saya buat kau-kau lah. Dan saya target insyaAllah tahun depan saya nak capai 100 juta kan. Benda ni memang boleh lah. Sebab apa kita dah set up distribution center Borneo kan. So kat Siti Nokia kita punya leader lah dekat sana. So untuk ejen di Borneo, dulu kalau macam customer daripada Sabah Sarawak nak beli barang, HQ daripada Shah Alam akan post, kos tu mahal. Sekarang ni dah ada distribution center dekat dekat Sarawak, and then nanti yang DC Borneo itulah yang akan post. So orang-orang Sabah Sarawak dia akan dapat barang dan kos tu lebih murah lah. So saya kira dekat Sabah Sarawak ada lebih kurang 7 juta orang. Sabah Sarawak ada 7 juta orang. So katakan kita ambil 1% saja Sabah Sarawak, 1% maknanya 70,000 orang potensi pelanggan. Kan? Kalau kita buat betul-betul 1% saja populasi dekat Sabah Sarawak tu jadi customer, dan satu orang customer tu beli RM300. Kan? 70,000 kali dengan RM300. So sebulan Kak Siti punya potensi 21 juta. Kali lah dengan 12 bulan lah. Maknanya kat situ buta-buta 200 juta kan. So tapi saya target tahun depan 100 juta. So benda ni boleh. Dekat Malaysia ni ada 33 juta penduduk Malaysia kan. Dekat Singapura saja ada 6 juta. 33 juta campur dengan 6 juta. 33 juta campur dengan 6 juta. 39 juta. Kalaulah kita buat marketing kan, marketing kita hanya dapat ambil 1% saja, bermakna 390,000 potensi pelanggan. 390,000, betul tak? 39 juta kali dengan 1%, maknanya 390,000. 390,000 satu orang customer beli RM300 je. So maknanya sebulan 117 juta kali dengan 12 bulan. Berapa? 390,000 kali dengan RM300. Betul ke? 117 juta. Kan? 117 kali dengan 12, 1.4 bilion potensi. Ini kalau kita just ambil 1% je. So potensi tu sangat besar. Sekarang ni SKB untuk tahun ni baru 80 juta tahun ni. Kan? Sebenarnya kalau kita dapat capture market Malaysia dengan Singapura, setahun tu sepatutnya SKV ni paling-paling 1.4 bilion. 80 juta dengan 1.4 bilion, jauh lagi kan. So market tu besar gila. Cuma kita nak kena kaut je lah. So saya target tahun depan untuk cost store ni pun 100 juta. Tak dapat 100 juta tahun depan, kita usaha lagi insyaAllah. Alright, so saya rasa dah habis saya punya ni, and then saya buka soalan lah kalau ada nak tanya soalan. Ada tak nak tanya soalan? You boleh unmute ataupun boleh tulis kat komen lah. Okey. Ada tak nak tanya soalan? Dekat chatting, ajak lah saya. Ni tag closing tu apa maksud? Apa tu? Cuba tulis ni TY closing tu apa maksud? Saya tak faham soalan. Cuba
TY tu apa? Ah. Salah taib. Apa benda tu? Nak tanya closing. Nak tanya closing tu apa maksud? Closing tu kita macam ada orang datang kita nak bahasa Melayu dia apa? Closing ni. Kita nak close nak close dia jadi nak membayar lah. Sama ada dia nak jadi agent ataupun nak jadi customer. Maknanya kita nak settlekan urus niaga tu. Faham tak? Closing tu maksudnya kita nak tarik. Closing tu mean kita nak settlekan lah urus niaga tu. Kalau dia nak jadi agent, kita bagi dia punya detail, dia bayar, closing lah, close lah. Kalau dia nak beli produk, kita bagi detail tentang pembayaran apa semua, dia bayar, close lah. Itulah maksudnya closing. Faham tak? Right. So dekat sini ada tak siapa-siapa ada isu pasal nak tarik ejen apa semua kan? Banyak orang dia isu dia itulah dia nak tarik ejen. Kan? Oh ada soalan. Oh dekat saya punya live ni ada soalan. Ada expired tak kalau tak ada sale? Dia kalau tak silap saya kalau you daftar lepas tu you langsung tak ada sale, tak ada beli, selepas setahun keahlian tu akan expired lah. So setahun tu at least you kena beli RM500 lah, yang tu yang saya dengar lah. RM2,000 lah. Setahun tu kena beli RM2,000 lah. Tapi langsung tak ada sale, langsung tak ada beli, maknanya next year keahlian tu akan terminate. Maknanya you tak aktif lah. Alright. Okay, ada lagi tak soalan? Next time boleh ke nak bawa prospek untuk join sesi macam ni? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Saya cuba buat lah setiap hari Ahad. So saya cuba buat. Sebab sebelum ni pun saya travel. Saya 2 minggu saya travel. Saya balik Bintulu. Lepas tu seminggu saya dekat Sarawak. Lepas tu balik pada Sarawak saya jalan lagi pergi Kuantan lah, pergi Kelantan lah, pergi Penang lah semua. Memang 2 minggu langsung tak ada kat rumah. Nak buat coaching pun susah kan. Sebab apa? Saya kalau travel ni susah sikit lah. Tu yang saya best lah. Saya suka business SKV. Sebab kita boleh bisnes kat mana-mana. You nak pindah duduk kat Singapura boleh, nak duduk kat dekat Bali boleh, nak Dubai boleh. Sebab bisnes ni memang online. Memang best gila lah. Cuma kena sabar. And then you kena agresif lah, Kalau pengguna beli je lah. Beli je kan. Dia untuk setahun, bukannya sebulan. Setahun kalau macam 2,000 bahagi dengan 12 bulan. Sebulan 160 lebih lah. Kan? Okay, sekejap. Tuan, kalau dalam TikTok tu upload video yang tuan punya boleh? Maksudnya copy paste yang tuan punya. Boleh. Ambil je. Tapi itulah kalau video-video tu ada nombor telefon, pandai-pandai lah kau edit tu semua kan. Saya pun kadang-kadang saya ada juga ambil video orang. Tapi saya minta kebenaran dululah. Saya akan PM dia, minta izin untuk guna video tu. Kalau dia bagi, barulah saya guna. So you pun sama juga. Kalau you nak guna video-video saya, you komen lah dekat video tu kan. Boleh tak saya guna video? So saya okey je, tapi lebih bagus lah. Macam saya pun, saya ada juga video-video daripada Tok B pun semua. Saya PM, saya komen dekat tu, Tok B boleh tak saya ambil video ni? So dia kata silakan. Barulah saya ambil. Kalau dia tak komen ke, dia tak reply, saya takkan ambil. Sebab apa? Takut nanti saya pergi ambil, saya post, tiba-tiba, aku tak pernah bagi pun. Ini jadi gaduh pula kan. So better kita minta elok-elok. Alright. Ada lagi tak soalan? Okay, untuk TikTok ni lah, you
memang very very powerful lah. And then TikTok ni dia baru lagi tau. And then macam dulu macam zaman Facebook kan, masa Facebook tu siapa yang awal-awal buat tu memang meletup-letup lah. And then, tapi sekarang ni kalau you buat dekat Facebook dia jadi kurang lah. Saya dekat Facebook dah kurang dah. Tapi TikTok ni benda baru, tapi mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi orang lain dah kau-kaunya dia punya follower kan. You pun baru nak start terhege-hege kan. Masa tu mungkin dah terlewat lah. So sekarang ni zaman TikTok. So you pergi. And then TikTok ni you janganlah tengok gelek-gelek semua. So saya macam TikTok ni saya tengok video-video yang bagus-bagus lah. Video-video ceramah ustaz lah, video-video pasal tips semua kan. And then kalau ada video-video merepek-repek tu aku skip-skip je lah. So kita gunakan TikTok tu untuk tambah ilmu. Kadang-kadang ada juga video-video yang bagus-bagus. Kadang-kadang dia share pasal masakan lah, kadang-kadang dia share tempat-tempat menarik kan. Saya pun layan je lah kan. Mana nak tahu harga produk? Tuan WhatsApp saya. Tuan WhatsApp saya, nanti saya bagi katalog. Saya bagi link WhatsApp. WhatsApp. Tuan WhatsApp sini, nanti saya bagi link katalog. Boleh tak Tuan Zulkifli? Tuan WhatsApp saya bagi link WhatsApp. Link katalog. Alright, ada lagi tak soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa itu saja. Dan video ni saya rasa saya dah live streaming, boleh download lah. Okey. Alright, itu saja untuk malam ni. Ada lagi? Tak ada? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa insya-Allah minggu depan. Dan saya doakan siapa yang join malam ni dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Jumpa lagi minggu depan. Okey, assalamualaikum.